Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Dah lama saya tak live. So, hari ni saya nak share sikit tentang macam mana kita nak elakkan hyperpigmentation. Okey. Uh, so, kalau ikut tajuk saya nak cantik, so kena elakkan hyperpigmentation kan. So, apa yang biasanya kalau kita kata cantik ni, biasa orang akan tengok dekat muka kan. So dekat muka, so kita kena jaga wajah kita. Okay. So apa yang ketara dekat muka kita, dekat muka seorang perempuan ni adalah color ataupun warna pada muka kita. Sama ada muka kita tu nampak kusam ke, nampak bertumpuk-tumpuk ke kan, benda macam tu pun akan mempengaruhi rupa paras kita kan. Sebenarnya kadang apa yang dimaksudkan cantik ni adalah berbeza-beza kan, berbeza-beza ikut pada mata seseorang. Ada orang pandang tak cantik, ada orang pandang cantik kan. Tapi bila ada sesuatu yang mengganggu kat muka kita ni, especially pada warna, kita nampak tumpuk, mata manusia ni dia akan tertumpu pada tumpuk yang dekat muka kita tu. Tumpuk-tumpuk hitam ni yang saya kata hyperpigmentation. Hyperpigmentation. Hai, Assalamualaikum. So saya sedang bercerita tentang hyperpigmentation. Assalamualaikum, Cik Mahyudin. Saya tengah bercerita macam mana nak buat rupa kita nampak bersih. Okay? So apa yang dimaksudkan dengan hyperpigmentation? Hyperpigmentation ni adalah warna yang berlebihan pada kulit. Pada kulit. So sama ada dia kita jadi gelap secara sekata, ataupun kita biasanya dapat tumpuk-tumpuk, tumpuk-tumpuk yang kecil. Dia akan start dengan kecil, lepas tu dia akan merebak jadi besar. Ada orang kalau macam yang berjemur kat panas, dia akan jadi sekata lah, dia akan jadi gelap. Kalau gelap semua tu okey juga kan, tapi dia tak orang kata tak menarik mata kita untuk tengok pada satu-satu tu. Kalau seseorang tu walaupun kulit gelap tapi kelihatan menarik. Okey, kalau tak ada tumpuk-tumpuk dekat muka kan. So biasanya terdapat beberapa jenis hyperpigmentasi ni ataupun hyperpigmentation ni. Yang first yang selalu mengganggu kita, especially kaum wanita, biasanya melasma. Apa yang kita panggil sebagai melasma. So kalau melasma ni kebanyakan disebabkan oleh perubahan hormon. Hormon pada kita ni manusia ada hormon dalam badan kita. So bila kita dah bertambah usia, umur kita dah 40 plus, 40-an, especially kalau kita terdedah pada cahaya, so itu yang buat hyperpigmentation ni lagi cepat terjadi. Okey, so lagi kalau gangguan hormon ni juga berlaku pada perempuan-perempuan yang hamil, yang pregnant. Masa pregnant, hormon kita akan berubah. So dia akan menyebabkan bila hormon ni berubah, gangguan hormon pada badan seseorang perempuan, dia menyebabkan apa yang kita panggil sebagai melanin tu akan bertambah. Dia dikeluarkan dengan lebih banyak. Tapi kalau pada orang mengandung, dia akan naik pada leher kan, tengkuk, ketiak, dekat celah kelangkang. Dia lebih pada macam tu. Tapi ada juga yang dapat hyperpigmentation ni dekat bahagian muka, pada bahagian muka yang mana dia akan bertumpuk-tumpuk lah. Dan
kalau kita banyak berjemur, kita akan dapat warna yang lebih gelap pada bahagian yang terdedah pada cahaya matahari. Sebab tu kalau kita tengok kan, kalau orang yang kerja di panas, dia akan gelap pada bahagian yang terdedah, dan bahagian yang tertutup akan jadi lebih cerah kan, lebih putih. Okay? Biasanya jadi pada bahagian tangan, bahagian muka. Okey, lepas tu yang ketiga pula, hyperpigmentation ni boleh terjadi disebabkan apa kita panggil keradangan. Keradangan ni kalau dalam English dia kata post inflammatory hyperpigmentation. Okay? So kalau post inflammatory ni biasanya jadi bila kita dapat kecederaan sama ada disebabkan jerawat ke, ya. Bila ada jerawat, kita start korek-korek muka kita kan, kita start korek-korek, ataupun ada orang secara tak sengaja terkena macam bahang air panas ke, terkena air panas sendiri ke, itu pun menyebabkan hyperpigmentation. Dan yang kerap jadi, kadang-kadang kita tak perasan, kita kononnya nak dapatkan rawatan untuk kecantikan, katakan kan, kita buat contohnya macam kita buat microdermabrasion, kita pergi jumpa doktor dan kita buat, ataupun pergi dekat spa kita buat microdermabrasion. So yang ni dia akan menyebabkan apa yang kita panggil sebagai dia akan jadi merah. Kalau you tengok orang yang ambil rawatan ni, muka dia akan jadi merah. So kalau dia tak jaga, bila dia balik dia tak guna sunblock, ataupun tak tutup dari terkena cahaya matahari, so kulit tu akan jadi lebih teruk, akan jadi yang kita panggil sebagai hyperpigmentation lah. Sebab bila dia dah cedera, terkena pula cahaya, so dia akan menghasilkan lebih banyak melanin. Melanin ni yang menyebabkan kulit kita jadi lebih gelap. So kadang-kadang kesian juga mereka yang ambil rawatan ni, dia tak diberitahu, mungkin tak perasan ke, mungkin tak diberitahu secara mungkin mereka lupa nak tekankan, suruh pakai sunblock, suruh guna pengadang daripada cahaya matahari kan. So hasil dia lepas buat treatment tu jadi makin gelap kan. Memanglah macam dia nak hilangkan parut ke apa, parut tu hilang, macam parut jerawat ke, dia makin kurang, tapi kulit makin gelap. That's why kena jagalah. Kalau kita ambil rawatan, bukan saya kata tak boleh, memang boleh, memang sangat boleh, tapi kena jaga daripada kita dapat pula dia punya complication, seperti hyperpigmentation tu lah. Okay. So samalah dengan jerawat. Kalau jerawat, especially kalau budak muda, yang saya bukan cakap apa, orang maksudnya yang risau sangat tentang jerawat, dia akan cuba kopek. Dia cuba kopek, korek, picit kan. So benda tu akan menyebabkan lebih banyak melanin terhasil dekat kawasan yang dah memang cedera tu. Okey. So kalau benda lain lagi yang boleh menyebabkan hyperpigmentation ni ialah macam saya cakap tadi, perubahan hormon kan. So perubahan hormon biasa berkait dengan umur, mengandung kan. Ada juga orang yang perubahan hormon ni disebabkan oleh pil perancang. Pil perancang ataupun kita panggil oral contraceptive pill, OCP. Sebab OCP ni adalah hormon, hormon yang kita bagi
untuk elakkan seseorang tu daripada mengandung, sebab bila kita bagi hormon, telur dia tak keluar, so dia tak mengandung lah. Tapi disebabkan perubahan hormon ni, dia lebih mudah dapat apa yang kita panggil sebagai melasma, pigmentation pada kawasan muka. So yang kelima adalah yang ni saya dah sebutkan tadi, iaitu mengandung, kehamilan, dan juga lain penyebab kita dapat hyperpigmentation ni adalah seperti kalau mereka yang makan ubat-ubat, ada yang ubat yang agak panas yang boleh menyebabkan hyperpigmentation seperti kemoterapi. So kalau orang yang ambil kemo kena benda ni susah kita nak elakkan lah, sebab itu antara kesan dia. Okey. So cara kita nak elakkan daripada hyperpigmentation ni, macam yang saya cakap tadi lah, kita kena guna sunscreen, kita guna sunblock, krim sunblock, kita pakai sunblock, sebab sebenarnya walaupun kita duduk dalam ada orang kata dia duduk dalam rumah je, dalam office, tapi still dia dapat melasma. Sebab apa? Sebab walaupun daripada cahaya lampu, kita still boleh dapat kesan hyperpigmentation. Bukan saja daripada matahari, tapi kalau matahari lagi cepat lah. Okey. Bila kita keluar, kita guna topi, kita guna pengadang ataupun payung, dan kita cuba elakkan berada di bawah cahaya matahari yang terik, especially pada pukul 10 hingga pukul 4 petang. Cuba elakkan keluar pada waktu tu. Maksud saya bukan tak boleh keluar, tapi cuba elakkan daripada direct cahaya matahari. Okey. Dan untuk kita rawat, untuk kita kurangkan kesan-kesan hyperpigmentation ni, kalau dengan cara ubat pun kita ada, iaitu oral sunblock. Kita boleh ambil, kita boleh makan oral sunblock. Katakan kita nak keluar, hari tu kita ada aktiviti di luar, so kita boleh makan, let's say kita ambil pukul 9 pagi sebiji, dan pukul 1 tengah hari kita boleh ambil lagi sebiji. So dia elakkan kita punya melanin tu daripada keluar dengan banyak lah. Lagi satu, dia sunblock, dia block cahaya daripada terkena kulit kita lah. Okey. Dan kalau dekat rumah, cara kita nak kurangkan kesan hyperpigmentation ni, kita cuba ambil apa yang kita panggil sebagai kita amalkan makan vitamin C. Vitamin C, kita boleh guna juga aloe vera, dan juga kita boleh guna vitamin E cream, dan ada juga yang guna lemon, tapi yang ni kena hati-hati, sebab kalau lemon ni dia acidic, so kena berhati-hati sikit. Ada yang ajar guna lemon dengan air suam, tapi kena berhati-hatilah. Kalau kita pergi ke farmasi, mungkin ada jual pencuci muka yang ada sedikit peratusan acidic, untuk buatkan kulit kita bersih. Kulit-kulit yang mati tu dia akan tanggal dan dia nampak bersih. Dan dia juga boleh memudarkanlah kita punya hyperpigmentation tu. Okey. Ada juga yang mengatakan kita boleh guna madu, ataupun kita boleh beli krim yang macam saya sebut tadilah, yang ada dijual di
farmasi, dan tapi pastikan bukan peratus yang tinggilah untuk krim-krim ni, sebab ada juga krim yang dijual yang mengandungi glycolic acid, kojic acid, tapi kena hati-hati sebab kalau berlebihan peratusan pun akan efek kita punya kulit. Okey. So kalau cara lain, kita boleh jumpa dengan doktor, doktor, mungkin doktor estetik, doktor klinik kulit, so kita boleh ambil rawatan seperti kita boleh buat dia banyak rawatan untuk kulit yang tak sekata ataupun hyperpigmentation. Kita boleh buat rawatan seperti chemical peel, microdermabrasion macam yang saya sebut masa awal tadi, ataupun kita boleh juga ada juga pusat-pusat yang buat pusat kecantikan yang buat macam laser terapi, cryoterapi, tapi kena hati-hatilah. Ini semua tanggungjawab sendiri. Kalau kita pergi tempat, biar kita tahulah maksudnya rawatan tu selamat untuk kita. Okay. So kalau kita jaga, insya-Allah selalunya saya jumpa orang bila dah ada kan, biasalah bila dah ada baru kita tahu ada rawatan rupanya kan. So kalau kita jaga, insya-Allah dia tak merebak dengan cepat. Kita boleh kurangkan tahap pigmentation ni menjadi lebih teruk. Kita boleh pudarkan dia ataupun kita boleh lambatkan proses hyperpigmentation ni daripada menjadi lebih teruk kan. So kalau kita nampak macam ada tumpuk-tumpuk warna yang lebih gelap, saya sarankan lebih baik jumpa dengan doktor dan kita tanya adakah benda tu normal ke ataupun tak normal. Ada juga kesan tumpukan-tumpukan pada kulit ni, bila kita tengok kita ingat normal, tapi sebenarnya ada tahap yang lebih bahaya seperti tahap kanser. So sebab tu saya kata kalau kita nampak macam ada yang tak normal, kita kena jumpa dengan doktor. Kita cuba cari cara rawatan yang terbaik lah. Okay. So saya rasa tu saja saya punya perkongsian hari ni. Terima kasih pada yang mendengar. Okay. Terima kasih pada yang dengar sampai habis saya punya sharing ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh PM saya ke. So itu saja. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada yang masuk agak terlambat ke, mungkin boleh dengar dari awal lah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.